Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung yang tadi balik. Sebab pendek-pendek lah, kalau panjang kan awak mengantuk lah, bosan kan. So yang saya berhenti di nombor 3 tadi. Tapi sebelum tu saya bagi jawapan untuk nombor 5. Dapat tak agak-agak nombor 5 ni? Nombor 5 ni agak boleh buat. Okay, 5 ni ialah dia tak ada nak apa-apa. Dia cuma cakap semakin bertambah penyertaan P, okay, semakin tinggi hasil kutipan Q, amal Q sebenarnya. Jokato ni macam larian okay. So bila nak buat tu ni je awak buat, berubah secara langsung dengan Q. Ni je. Sebab semakin tambah semakin tinggilah hasil kutipan. Dan yang saya stop tadi nombor 3 ni. Okay, tadi kita setelah kita dapat dia punya ubahan, bentuk ubahan, kita bentuk persamaan dan kita terus masukkan nilai M dia 64. Okay, dia 8 M kita masukkan 8 kuasa 2. So dia lah 64. Ni pun 64 lah. So sekarang jawapan K ialah 64. Awak akan bagi ni dulu baru bagi belakang sebelah dia. Kena ambil yang sebelah sana tu 64 bagi dengan sebelah K. So K akan dapat 1. Bila dapat 1, awak masukkan dalam yang asal. So kalau 1 tak payah tulis lah. So jawapan dia M sama dengan N kuasa 2. So jawapan dia mana? N ni jawapan dia. Okay. So terus tengok yang kedua. M berubah secara langsung dengan N tolak 4. Okay, so nanti bentuk persamaan M ni nak buat kurungan pun boleh, tapi yang kedua ni bentuk persamaan kena buat kurungan lah. Kalau tak kan dia jadi lain. Ini dia punya bentuk persamaan. Tapi kita nak cari K dulu. K ni kena ada nilai lah. Guna yang sama. M ialah 64. Sama dengan K nak cari N 8 tolak 4. So 64 sama dengan K 8 tolak 4 dia ialah 4. So nak cari K, yang sini bahagi sebelah dia. So K dia ialah berapa? 16. So jawapan dia ganti kat sini balik. So M ialah 16 N tolak 4. Ini jawapan dia. Bila nak ungkapkan M dalam sebutan N. Apa maksud M dalam sebutan N? Maksudnya M duduk depan, N dekat belakang. Tapi tulis semua dah. Okay, yang ni saya rasa awak dah faham dah Okay, saya padam ni, dah ganggu. Okay, sekarang kita pergi yang ke bawah tu lah. Saya pilih-pilih lah Okay, ini yang bawah ni nanti itu saya terang. Sebab awak dah belajar, saya terang je balik. Sekarang saya tengok dulu. Okay, bawah ni banyak dah. Okay, ini ni dia dah masuk punca kuasa 2. Banyak lah ini yang susah sikit. Tapi boleh je kalau awak nak buat. Yang penting awak tahu bila nak ungkapkan. Kalau awak tak tahu ungkap, tak boleh lah buat macam ni. W, okay, kan. W dalam sebutan V. So W berubah secara langsung punca kuasa 2V. Ini dia punya ubahan. Betul, ubahlah dia bentuk sama dengan kenalah masuk satu-satu. Okay, masukkan V W 4.2 V 4.49. Dah dapat tu jawapan dia K, masukkan balik dalam K. Baru dapat dia punya bentuk dalam bentuk persamaan. Okay, ni saya tak terang banyak dah sebab saya rasa ni awak dah boleh, cuma awak tak berapa faham je. Okay, kalau dia ada 2 pun boleh ubah, masukkan juga satu-satu. Okay, nanti kita buat lagi lah So kita terus pergi ubahan ubahan tercantum ni. Dia gabungkan dua pun boleh ubah dalam satu persamaan tu. Okay, sebelum kita belajar Y sama dengan X, Y sama dengan KX kan. Yang ini dia jadi Y sama dengan KXZ. Contohlah. Okay, contoh kita tengok yang ni. Macam dalam table ni. Okay, macam nak buat tu hubungan dia. Yang penting awak tahu hubungan dia.
Y, ni contoh lah berubah secara langsung dengan X dengan Z. Ini ubahan tercantum. Begitu juga dengan ni. F berubah secara langsung dengan kuasa 2G H. So dia ada dua-dua dia ada kat situ. Yang ketiga, M berubah secara langsung dengan kuasa 2N dan punca kuasa 3P. Kat luar ni ada 3 dah. Tak nampak Sekejap. Jauh sikit. Maksudnya okey, N kuasa 2 P punca kuasa 3 P. Okey, dan seterusnya. Nanti kena cari sama macam ubahan langsung. Okey, untuk yang kedua iaitu ubahan songsang. Songsang. Ni dia songsang. Okey, ubahan songsang. Ini dia punya, ni semua basic dia lah. Saya nak terus pergi bawah ni. Okey, apa tu songsang? Songsang dia akan dalam bentuk 1 per. Okey, contoh macam ni. Ungkapkan F. F berubah secara songsang dengan G. So, ungkapkan F dalam sebutan G. So, dia berubah secara songsang dengan G. So, bila bentuk persamaan, dia jadi Y sama dengan K per G. Sekarang nak cari K macam mana? Masukkan dulu F 2, G 60. Okey, G 60. So, jawapan K ialah 120. Ni darab So, gantikan balik dalam persamaan ni. Ni. Sebab ni tak ada K. Okey, so F sama dengan 120 per G. Yang lain masih kekal huruf tu. Yang K tu je nak pemalar. Mesti pemalar. Kalau awak tak letak, tak selesai lagi dah. Okey, begitu juga dengan F. Buat yang sama juga. Okey, F masukkan balik. Nak cari apa? Hitung nilai F apabila G kan. So, awak masukkan je yang tadi. Gunakan yang sama. So, F. So, dia cari F kan? Okey, F 120 dah ada. Pemalar. Masuklah G pula. Negatif 15. Tekan kalkulator. Okey. Begitu juga dengan C. Sama juga. Nilai G apabila F 48. Ini terbalik pula. Ambil yang persamaan yang sama. Ini nilai G pula. Tapi F dah bagi. Terbalik. Okey, ini macam nak buat. Kita darab C. Silang. 48 darab G. 48G 120. Jadi, G ialah 120 bahagi dengan 48. Tekan kalkulator. Okey, ni saya buat cepat sikit lah sebab sebenarnya awak dah banyak belajar ni. Okey. Tengok yang keempat. Sama juga. Ungkapkan. Bila ungkap, first ungkapkan dulu H. Tapi dia kata berubah secara songsang dengan punca kuasa 2J dan J. Okey. Punca kuasa 2J. Okey, sekarang ni dalam bentuk persamaan. Dalam bentuk persamaan dia ialah H sama dengan K per punca J. Okey, cari K sekarang. Sekarang nak ungkapkan H dan sebutan J ni mesti ada K. Nilai untuk K. So, H 9 gantikan yang dibagi ni. Okey, K tak tahu nak cari tapi J dia dah bagi square root. So, macam nak cari ni, square root ni tekan kalkulator, dia akan dapat 10. K ialah apa? 9 darab 10. So, dia ialah 90. Masuk balik kat sini. So, jawapan awak ialah H sama dengan 90 per punca J. Itu jawapan dia. Nanti cari pula B. B sama macam soalan tadi lah. Gunakan yang dibagi tu. Okey, gunakan. So, J ialah, cari H kan? So, ialah 225. Cari berapa, tekan kalkulator 225 ni. 15 tak silap saya.